Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jadi kita sambung pada perbahasan sesi yang seterusnya pada majlis yang ke-19. Majlis yang ke-19, topik baru yang seterusnya dalam kitab Al-Ihatah bi ahammi masailil haidhi wan nifasi wal istihadah, karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari Al-Makki hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi sambung perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan darah kuning dan keruh. Okey, berkaitan dengan darah kuning dan keruh. Kita sudah bahas sebelumnya berkaitan dengan penggunaan ubat bagi melancarkan haid dan penggunaan ubat untuk menahan diri daripada haid ataupun penggunaan ubat untuk mencegah diri daripada seorang itu haid. Sekarang ni topik yang seterusnya, as-sufratu wal kudratu, kuning dan keruh. Sebelum kita bahas secara lanjut, kita bahas dulu yang kita sudah bahas dari Izalatul Iltibas secara kasar dulu. Yang mana kita kata menurut pandangan mu'tamad mazhab menurut pandangan ulama ada khilaf. Kuning dan keruh ni adakah haid ataupun tidak. Pandangan pertama tidak haid secara mutlak. Okey. Pandangan kedua, haid. Tetapi khilaf dari sudut syarat. Adakah ada syarat ataupun tidak untuk dihukumkan sufrah dan kudrah itu haid. Maka pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i tidak syarat apa-apa. Sama ada dia berada di awal, berada di akhir, berada di belakang. Sama ada terkeluar dulu darah hitam ataupun tidak. Sama ada dia itu mubtada'ah ataupun mu'tadah. Sama ada berbeza dengan adat ataupun tidak. Semuanya haid kalau dalam imkanul haid. 15 hari, 15 malam. Cumanya, kitab Syekh Nuruddin ni, pada masalah as-sufrah wal kudrah, terdapat kritikan. Siapa yang kritik? Yang kritiknya Ustaz Abu Usamah. Kitab Soal Jawab Wanita. Soal Jawab Wanita, Syekh Abu Usamah sudah jawab. Muka surat berapa? Muka surat 18. Muka surat 18 sampailah. Muka surat berapa ni? Sampai muka surat 28. Panjang, 10 muka surat. Kritikan terhadap kitab Al-Ihatah dalam bab As-Sufrah wal Kudrah. Yang mana ada kesilapan dalam memahami nas. Kita akan baca dua-dua. Kita akan baca Syairuddin dulu. Habis baca Syairuddin punya, kita akan baca kritikan yang dibuat oleh Ustaz Abu Usamah hafizahullah ta'ala. Jadi kok mana kritikan tu kita try baca. Macam mana yang kita boleh kata ada kritikan. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, berkatalah muallif hafizahullah ta'ala, dia kata dhahaba jumhurul ulama'i ila anna sufrata wal qudrata la takunu haidan. Awal lagi. Zahaba telah berpandanganlah fa'il oleh majoriti ulama kepada anna sufrata, bahwasanya kuning ataf, wal kudrata dan keruh itu khabar. Anna la takunu, tidak adalah ia, ya as-sufrah wal kudrah tu haidan, bukan haid. Awal dah dia kata. Dia kata jumhurul ulama. Jadi sekarang kita telan dululah apa yang disebut oleh Syairuddin. Kemudian kita akan baca kritikan Ustaz Abu Usamah. Illa, melainkan idza kanat. Illa bermakna takunu haidan. Dia itu haid idza kanat, apabila adalah ia, ya as-sufrah tu, fi ayyamil haidi, pada hari-hari haid baru haid. Dia kata jumhuru al-ulama. Okay, ini ada dalam kitab Rawdah At-Talibin lah. Lagi pun Syekh Ustaz Usamah tersebut. Ayyamul haid ni maksud apa? Pada hari adat dia haid. Contoh kita dah buat dah dulu. Contoh dia tu mari haid tiap-tiap bulan ataupun pada bulan lepas 8 hari. Tiba-tiba bulan ni 8 hari tu hitam lah. Contoh hitam dengan merah.
Mari bulan ni 5 hari hitam, sehari merah, 2 hari kuning. 8 hari tak? Masih 8 hari? Masih 8 hari. Masih pada waktu adat dia haid. Maka hukum dia haid. Atas ibarat ni lah. Dia gini ya. Kita baca ni dalam keadaan kita imbah balik izalatul intibah. Hampa baca sendirilah izalatul intibah yang kita telah bahas tu. Supaya tak keliru. Mana hak beza, mana hak sama tu. Okey, kalau keluar pada adat selain haid. Contoh, dia 8 hari adat dia haid. Kemudian, bulan ni keluar 6 hari hitam, 2 hari merah, 3 hari kuning. Sepatutnya berhenti dah merah tu. Tiba-tiba keluar kuning. Hak tu bukan berada pada adat haid. Maka ikut ibarat ni, hukum dia adalah istihadah. Istihadah. Itu ibarat raudah yang kita telah baca izalatul intibah dulu. Okey. Bi khilafi bidalah ma barang idza kanat apabila adalah ia sufrah dan kudrah tu fi ghairi ayyamil haidi pada selain daripada hari-hari haid, maka fala yu'addu dzalika sufrah minal haidi, maka tidak dibilanglah akan demikian itu demikian sufrah ataupun dzalika kullun minas sufrati wal kudrah. Demikian itu demikian setiap satu daripada sufrah kuning dan juga keruh tu bukanlah daripada haid. Okey. Lepas tu dia pun sebut wa hadha huwa ar-ra'yu as-sahihu 'inda asy-syafi'iyyati. Bermula ini mana? Ai kaunu sufrah wal qudrah la takunu haidan ila akhirih tu. Dia kata huwa dhamiru faslin khabar. Ar-ra'yu ialah pandangan, sifat as-sahihu yang sahih 'inda asy-syafi'iyyah menurut mazhab Syafi'i. Dalam keadaan beliau tidak mengatakan bahawasanya pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i ialah kuning dan keruh tu haid secara mutlak. Waktu ada datang kritikan, mula-mula kita tengok kalau dia ketulis huwa ar-ra'yus sahih, kita boleh faham dah kata sebab apa? Sebab dalam kitab Minhaj sebut as-sufratu wal qudratu haidun fil asah. Kuning dan juga keruh itu haid pada pandangan asah. Mana pandangan yang tidak asah, tidak haid. Tidak haid. Pandangan asah haid. Pandangan asah haid. Lepas tu ada syarat ke tak untuk mengatakan sufrah dan kudrah tu haid, itu khilaf. Pandangan mu'tamad tidak disyaratkan. Secara mutlak asalkan pada imkanul haid. Tiba-tiba ni, dia tak mentarjahkan pandangan asah Syafi'iyah. Dia terus kata gini je. Kalau baca sampai habis pun tak ada. Dia kata, qaul asah tak ada. Maka ni ada kritikan sikit seolah-olah beliau mengiktirafkan kuning dan keruh itu dalam mazhab Syafi'i tidak haid, padahal haid. Ataupun mengiktirafkan bahawasanya mazhab Syafi'i itu haid kuning dan keruh itu pada ketika keluar hari-hari adat haid. Kalau keluar pada hari-hari yang selain adat haid, maka tidak dikira sebagai sebagai haid. Seolah-olah begitu. Itu ada dalam kitab Raudah, kan? Lepas tu Syekh Ibn Hajar kata apa dalam Tuhfah, kata pandangan Raudah tu tidak mu'tamad. Tidak mu'tamad. Bahkan bercanggah dengan majmuk, tak silap dia kata. Yang itu kita baca izal tibah, tengok situ lah. Wa ruwiya hadza, dan diriwayatkan akan hadzal qaul, akan pandangan ini an Ali, daripada Ali, wa bihi ay wa bihadzal qaul, dan dengan ini qaul juga qala, telah berkatalah Sa'idun ibn al-Musayyib wa Ata'un wa Thawri wal Auza'i wal Hasan wa Ibn Sirina wa Rabi'atu wal Laythu wa Abu Hanifah wa Muhammad sini Muhammad Asy-Syaibani wa Ahmad wa Ishaq. Ishaq tu la'alla sawa ada ha alif qaf. Ishaq. Lepas tu wastadalla haula'ul fuqaha'u, dan telah membuat dalil lah, telah berhujah dalil lah oleh fa'il demikian semua para fuqaha tu bima rawahu, dengan barang yakni hadis, telah meriwayatlah akan barang yakni hadis fa'il oleh Abu Daud, oleh Imam Abu Daud wa ghairu Abu Daud an Ummi Atiyah, daripada Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Daripada apa? Ummi Atiyah radhiyallahu taala anha. Ummi Atiyah kata apa? Dia kata kunna, mana ni? Radhiyallahu taala anha qalat, telah berkatalah ia Ummu Atiyah, kunna la na'taddu bis-sufrati wal qudrati ba'da al-ghusli syai'an.
Kami, khabar kunna, la ta'taddu, tidak mengira oleh kami dengan kuning dan keruh selepas mandi itu maf'ul bih, syai'an, sesuatu pun. Yang ini bukan haid. Dah mandi dah, keluar putih, keluar keruh, keluar kuning. Maka kami tidak iktibar dia itu haid. Ini didalil dengan ni. Dia kata jumhur ataupun fuqaha. Banyak fuqaha tu. Lepas tu wa fi lafzin ay wa fi lafzin akhar, pada lafaz yang lain, kunna, dia kata kunna la nu'addu al-qudrata wa sufrata ba'da tuhri syai'an. Tidak mengiralah akan keruh dan juga kuning selepas suci itu akan sesuatu. Maf'ul bih kedua. Wa ala hadha ay wa in jaraina ala hadha, dan jikalau berpandanganlah kita atas pandangan ini, tarjamal Bukhari, telah buat tajuklah oleh Imam Bukhari, yang dalam Sahih Bukhari, faqala, maka berkatalah ia Imam Bukhari, boleh cari babu sufrati wal qudrati fi ghairi ayyamil haidhi. Ini bab pada menyatakan kuning dan keruh pada selain hari-hari haid, yakni hari-hari adat haid. An Ummi Atiyah, daripada Ummi Atiyah qalat, telah berkata la ia Ummu Atiyah, kunna la nu'addul qudrata was sufrata syai'an. Sesungguhnya kami ini tidak mengira oleh kami akan keruh dan juga kuning itu akan sesuatu. Yang ini tidak dihukumkan haid. Dia hadis dia apa? Dia berhujah dengan hadis tersebut. Okeylah. Memang ada hujah dengan hadis tersebut. Cuma adakah ini pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i? Bukan. Sebab ada hadis Aisyah. Tapi dia bawa juga hadis Aisyah, dia kata, lagi tengok, wa qala Abu Yusuf, telah berkata oleh Abu Yusuf. Dia kata as-sufratu, di mazhab lain lah, ni tak tahu apa ni. As-sufratu haidun wal qudratu laysat bihaidin. Pula dah. Ni Abu Yusuf lah. Ni keluar pada mazhab Syafi'i lah ni. Bermula kuning itu khabar, ialah haid, dan bermula keruh itu bukanlah ia keruh haid. Illa, melainkan yataqaddamu yataqaddamuhu damun, melainkan mendahului akan dia akan keruh tu. Dia patutnya yataqaddamuha lah, moleknya. Mendahului akan dia akan keruh tu fa'il, damun, oleh darah. Mana keruh ni nak panggil haid boleh, tapi pastikan terlebih dahulu keluar darah. Jadi darah yang berwarna lain. Maka faqabla al-haidi faqabla al-haidi, maka sebelum haid itu, yataqaddamuhu damun, betul lah. Faqabla al-haidi, maka sebelum haid itu, la takunu, tidak adalah ia kudrah itu haidan khabar takun. Mana mestilah kudrah itu di sisi Abu Yusuf. Abu Yusuf kata sufrah tu haid, tapi kudrah tu bukan haid pula. Kecuali sebelumnya itu sudah keluar darah haid. Kalau sebelum tu belum keluar darah haid, maka dia itu bukannya darah haid. Yang tu kata faqabla al-haid, sebelum haid, mana sebelum darah haid ataupun sebelum keluar darah haid yang selain keruh, maka bukanlah keruh itu haid kalau keluar selepasnya. Okey. Wa dhahaba Abu Thawrin, telah berpendapatlah oleh Abu Thawr, ila annahu, kepada bahawasanya sya'an in taqaddamahuma damun, jikalau mendahului akan kuning dan keruh. Tadi keruh saja, ni keruh dan kuning, damun fa'il, oleh darah, maka fahuma, maka bermula keduanya darah kuning dan juga keruh tu haidun, haid juga. Wa illa fala ay wa illam yataqaddam hadamun fala ay fala yakunu haidan, ataupun fala ay fala yaku fala ay fala fala yakunani haidan. Begitulah. Maka bukanlah kedua-duanya sufrah dan kudrah itu haid. Wa qala Daud, katalah oleh Daud al-Zahiri, la takunu sufratu wal qudratu haidan bihalin. Ni lagilah, tidak adalah kuning dan keruh itu haid pada mana-mana keadaan. Bihalin, pada mana-mana keadaan. Sama ada keluar dulu haid, darah ke, tak keluar darah ke, duduk mana pun, bukan haid. Wa qala Malikun, telah berkata oleh Imam Malik, haidun, mana sufrah dan kudrah tu haid, fi ayyamil haidi wa ghairiha wa ghairi ayyamil haid. Berada pada hari haid ataupun selain hari haid, hari yang adat haid, maka hukum dia haid juga. Sufrah dan kudrah. Ini macam bertebatan dengan mazhab utama mazhab Syafi'i. Qala Aini, telah berkata oleh Aini, wa adhunnu, dan telah menyangka oleh aku, anna haditha Ummi Atiyah, akan bahawasanya hadis Ummi Atiyah itu
lam yablughu, tidak sama sekali sampai ia hadis Ummi Atiyah, akan seorang. Tu kena rujuk pada seorang tu. Mana apa seolah-olah macam tidak mengiktiraf lah hadis. Hadis apa nama tu Ummu Atiyah tu, zahirnya. Tak apalah, tu mazhab lain. Lepas tu, wa tamassaka Malikun, dan telah tamassaka ni pegang sahaja. Ini mana tawakuf. Tak ada keputusan. Oleh Malik, ataf wa man wafaqahu, dan orang yang muwafaqah ia orang, dia akan Malik. Bima ruwiya, mana tamassaka. Tak boleh nak kata apa dengan apa yang ni hadis yang ruwiya, yang diriwayatkan dia akan hadis an Aisyah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, annaha, akan bahwasanya Aisyah, khabar anna qalat, telah berkata Aisyah, kunna na'uddu, itu kita kata na'uddu kan nu'addu itu kan kita ada betul itu. Tak ingat dah. Na'uddu kan nu'addu itu. Na'uddu. Kunna na'uddul kudrata was-sufrata haidan. Kami ni mengira akan keruh dan kuning itu haid. Canggah ni. Lepas tu tamassaka Malik. Tamassaka Malik, dan orang yang muafakat dengan Malik tak tahu nak kata apa dengan riwayat Aisyah ni. Tapi Imam Malik tadi kata haid pada hari haid dan selain hari haid. Cuma riwayat ni dia tamassaka. Kayak gitu ya. Wa rawa al-Bukhari, dan telah meriwayatlah oleh Imam Bukhari ta'liqan. Yang ni secara mu'allaq, hadis secara mu'allaq. Dia kata gini, la'alla sawab wa kunna tu, dia wakanat. Kalau ikutkan hadis sebelumnya, wakanatin nisa'u. Wakanatin nisa'u, la'alla lah. Adalah perempuan-perempuan tu, ya ba'athna, mengutus ia perempuan itu, ila Aisyata, kepada Aisyah, bidurjah, dengan durjah ail khirqah, iaitu kain. Fiha, yang padanya pada kain itu, al-kursufu, ada kursuf, iaitu ada qutnah, iaitu kapah. Fis-sufrati, fi kursuh tu, pada kapah tu, as-sufratu, ada warna kuning. Min damil haidi, daripada darah haid. Dami jar majrur, al-haidi mudhaf ilaih. Fataqulu Aisyatu, maka berkatalah oleh Aisyah, la ta'jalna, janganlah bergopoh-gopoh oleh kalian wahai wanita, hatta taraina, sehingga melihat oleh kalian, maf'ulun bih al-qissatal bayda'a, akan lendiran yang warna putih. Turidu bidzalika al-qissah al-bayda', berkehendaklah oleh Aisyah dengan demikian itu, dengan demikian qissatul bayda', maf'ulun bih at-tuhra, akan suci, minal haidati, daripada haid, minal haidati jar majrur. Tu hadis secara mu'allaq yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa akhrajahu Malikun, dan telah mengeluarkanlah akan hadzal hadis oleh fa'il Malik fil Muwatta'i, dalam kitab Muwatta', an Uqbah bin Abi Uqbah, daripada Uqbah bin Abi Uqbah. Perawi tu tengok balik Uqbah ke Aqabah ke, boleh belaka tu, nak baca tu. Kena cek pada perawi, kitab perawi. An ummihi, daripada ibunya Uqbah. Siapa ibu dia tu? Maulatu Aisyah radhiyallahu taala anha. Okay. Maula ni tuan hamba, hamba Aisyah. Maula ni hamba Aisyah. Maula ni boleh dua. Hamba boleh, tuan boleh. Maula ni. Radhiyallahu taala anha, habis. Ada hadis tu dalam kitab Muwatta'. Selesai. Lepas tu, wa hamalal jumhur, telah menanggunglah fa'il oleh jumhur, oleh majoriti ulama, maf'ulun bih haditha Aisyata, akan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kata haid tu ditanggung gini. Idza kanatis sufratu awil kudratu fi ayyamil haidhi. Dia tanggung situ. Jikalau adalah warna kuning ataf ataupun keruh itu pada hari-hari haid, yakni hari-hari adat haid, fa inna sufrah wal kudrah tu fiha, padanya, fi ayyamil haid, takunu, adalah ia sufrah dan kudrah, khabar takun haidan ilal haid. Yang Aisyah kata haid ni, ditanggung atas pandangan mengatakan atas hari-hari adat haid, bau haid. Dan ditanggungkan wa haditha, atau pada haditha Aisyah. Menanggung oleh jumhur ulama akan hadis Ummi Atiyah, hadis Ummi Atiyah yang kata tak haid tu, fima, pada barang, yakni pada peristiwa, sabata, yang telah sabitlah ia barang, ba'da turi, selepas suci, walightisali, dan mandi dah. Maka selepas daripada tu keluar kuning dan keruh, tidak lagi haid katanya.
Maknanya keluar kuning dan juga keruh tu pada hari yang bukan haid dan dia telah mandi dan dia suci. Keluar balik keruh dan kuning tu bukan haid. Tangguh situ. Kerana apa? Jam'an. Maf'ul ajli. Kerana menghimpun bainar riwayati, antara riwayat-riwayat tersebut. Li'annahu kana bahwasanya sya'an warada an Aisyah radhiyallahu taala anha aidan, telah warid, datanglah daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha juga, annaha bahwasanya Aisyah qalat, khabar anna, telah berkata ya Aisyah, ma kunna na'uddul kudrata was-sufrata haidan. Pula dah. Ada hadis pula yang kata kami tidak mengira keruh dan juga kuning itu haid. Jadi tanakut lah. Jadi dia cuba tanggung. Ni kaedah ulama lah. Kalau ada tanakut, dia cuba tanggung. Tak boleh tanggung, dia cuba buang. Dan cuba perbetulkan apa yang betul, apa yang salah. Ma'aqawliha, dalam keadaan beserta pandangannya, perkataannya Aisyah as-sabiqi, sifat yang terdahulu. Yang mana dulu tu dia sebut bukan haid, disebut haid. Ni sekarang ada hadis yang daripada Sayyidatina Aisyah juga yang dia kata haid. Yang dia kata bukan haid. Maka ditanggunglah yang kata haid itu, yakni pada hari-hari haid. Yang kata tidak haid itu pada hari-hari yang bukan haid. Datang keluar tu pada hari-hari yang bukan adatnya itu haid. Maka kritikan ni adalah. Kalau kita buka dalam kitab Hasyiah Tarmasi, bagaimana mazhab Syafi'i bermuamalah dengan hadis Ummu Atiyah, dengan hadis Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hasyiah Tarmasi. Sebelum kita pergi kepada Ustaz Abu Samah punya kitab tu, kita pergi Hasyiah Tarmasi. Kita tengok mazhab Syafi'i lagu mana. Fil 265. Apa ni? Bab apa? Darah kuning. Darah kuning dan juga keruh. Yang ta'liq dalam Syiah ni pun kita ada sebut dalam Risalatul Mahid, ta'liq ni. Yang kata hadis Ummu Atiyah dengan hadis Aisyah tu. Kita ada letak dah dalam ta'liq Risalatul Mahid. Nak buka tak boleh pula sebab ni kita duk pakai laptop. Pakai tab ni. Nak pakai mana? Tak ada ke? Tak ada lah. Kau surat apa? Ni. Okey. Muka surat 234 tadi yang kita kata warawal Bukhari ta'liqan tu, kan? Telah meriwayatlah oleh Imam Bukhari secara muallaq dalam Hasyiah Tarmasi pun ada. Dia tulis wa kunna nisaan. Dia kalau ikutkan riwayatnya ialah annan nisaa kunna yab'athna. Terbalik Ada perkataan tambahan lah. Sebab tu kalau kunna situ wa kunna nisaa, nisa tak boleh nak baca apa. Sebab dia macam pelik sikit ayat tu. Sebab tu Arab tak boleh. Sebab tu kita takdir tadi kanat. Tapi kalau tengok asal ni, annan nisa'a, bahawasanya para wanita itu jadi isim inna. Kunna. Mereka itu nisa' ya ba'athna. Baru kena. Kan? Tapi tiba wa kunna nisa' apa? Nisa' bukan nisa'an. Boleh nak baca. Di sini annan nisa' bahawasanya para wanita itu kunna, adalah mereka itu ya ba'athna, gitu. Gitu Jadi kunna ni ialah mereka itulah nisa. Ya ba'athna. Ya ba'athu, ya ba'athan, ya ba'athun, taba'athu, taba'athan, ya ba'athna.
Mereka itu. Adalah mereka itu, gitu. Adalah mereka itu yab'athna gitu. Tu dia kata akhrajahul Bukhari ta'liqan. Jadi kita kata, tengok dia kata. Kalau kitab Manhajul Qawi dia kata apa? Fa innahu haidun wa in kana ma'an asfara aw kadiran. Laisa ala launid dami. Maka sesungguhnya ia haid meskipun darah itu warna kuning ataupun keruh yang bukan atas warna darah haid. Bukan atas warna darah haid tapi hukum haid. Okey. Dia kata hadza ma fil majmu'. Inilah apa yang disebut dalam kitab Majmu'. Wa 'ani Syekh Abi Hamid, dan daripada Syekh Abi Hamid anna sufrata tu tak apa tu. Tak ada apa. Lepas tu dia kata qauluhu azan fashamilathu al-ayah. Dia kata apa? Apa dia kata? Keruh dan kuning itu hukum haid juga li'annahu adha, kerana dia itu kotor. Fashamilathu al-ayatu, maka merangkumilah kuning dan keruh itu oleh ayat Quran, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha. Okey. Lepas tu dia pun kata qala fit tuhfah, telah berkata Ibn Hajar dalam tuhfah, wa sahha dan sahih an Aisyah daripada Aisyah radhiyallahu taala anha anna nisaa kunna, bahwasanya para wanita itu adalah mereka itu yab'athna, mengutus mereka itu bidurjah, dengan satu perca kain, fiha yang pada kain itu al-kursufu ada kapah, fihi yang pada kapah tu pula ada warna as-sufratu kuning. Fataqulu, maka berkata Aisyah, la ta'jalna hatta tarina al-qissata al-bayda, janganlah bersegera oleh engkau kalian hatta tarina, sehinggalah melihat oleh kalian akan lendiran yang putih. Wala yu'ariduhu, Syekh Tarmasi berkata, wala yu'ariduhu qawlu ummi Atiyah, dan tidak bercanggah akan dia akan hadis Aisyah itu oleh pandangan Ummi Atiyah. Dia kata, Ummi Atiyah kata gini, kunna la na'uddu sufrata wal qudrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak sama sekali mengira kuning dan keruh itu selepas suci itu sesuatu ni haid lah. Tidak dihukumkan apa-apa. Ni hadis Ummi Atiyah ni hadis riwayat Imam Bukhari. Ni kalau puak-puak hadis dengar ni habis. Tanpa fiqh habis. Kenapa tidak bercanggah? Li'annal awwala asah. Kerana bahawasanya hadis Aisyah tu lebih asah. Wa Aisyatu, dan Aisyah itu pula afqah, terlebih faqih. Wa alzamu lahu, yang terlebih mulazamah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa dekat dengan Nabi. Maka dia lah yang paling retinya. Fadlan, lebih-lebih lagi, ala anna qawlaha, bahawasanya perkataan Ummi Atiyah tu dia kata ba'da tuhri. Ba'da tuhri tu mujmalun, itu umum tu. Ba'da tuhri sama ada masih imkanul haid atau ba'da tuhri selepas imkanul haid. Umum. Kalau ba'da tuhri selepas imkanul haid, tu memang tuhur lah, keluarlah warna hitam sekali pun. Dia baqi iaitu tuhri. Tapi kalau pada imkanul haid, keruh dan kuning tu atas pandangan mu'tamad haid. Kerana lihtimalihi, kerana berlaku kebarangkalian tuhur itu ba'da dukhuli zamanihi, selepas masuk pada waktunya, pada waktu haid. Au ba'da inqida'il haid, ataupun selepas waktu habis haid. Habis haid ni mana waktu habis imkanul haid. Boleh jadi yang kuning itu berlaku masuk pada waktu boleh haid atau waktu yang tak boleh haid. Yang ni pada 15 hari 15 malam atau lepas daripada 15 hari 15 malam. Maka wal mubayyinu aula minhu minal mujmal. Wal mubayyanu, dan hadis yang mubayyan, yang lebih jelas, terang, tak ada ijmal, tak ada kebarangkalian, ni lebih diutamakan berbanding dengan hadis yang ada mujmal, yang ada boleh tanggung ataupun boleh ada kebarangkalian. Ni dalam Hasyiah Tarmasi. Tengok kitab ni pula, kalau siapa ada kitab ni lah. Soal jawab fiqh darah wanita Ustaz Abu Sabah, surat 18. Soalan, ada orang tanya, Assalamualaikum Ustaz. Berdasarkan nota kaki pada kertas kerja permasalahan haid wanita yang Ustaz terjemahkan daripada kitab Taqrirat Sadidah. Itulah yang Ustaz buat tu. Karangan Habib Hasan Al-Kaf. Ada ditulis pada nota kaki berkaitan permasalahan jika keluar cecair berwarna kuning.
atau keruh yang mana jika keluar pada hari luar adat kebiasaan haid, maka dia dikira haid mengikut pandangan yang lebih sahih. Itulah pandangan muktamad. Berada dalam hari adat haid ke, bukan ke, keluar kuning, haid lah ke. Asalkan imkanul haid. Itu pandangan yang sahih. Yang lebih sahih, makna asah lah. Ibarat tersebut adalah, ibarat dalam taqrirat dia kata. Ni soalan lagi ni. Jika darah tersebut berada pada selain daripada hari adat kebiasaan, maka ia dikira haid menurut pandangan yang lebih sahih. Adapun jika warna tersebut berada pada hari adat kebiasaan, maka ia dikira haid secara jazam tanpa khilaf, sebagaimana disebutkan dalam kitab Rawdah. Yang kita sebut dululah. Dalam Izalatul Intibah dulu. Lepas tu terdapat satu penulisan di Facebook yang menyatakan begini. Pendapat jumhur ulama perempuan yang datang darah warna kuning dan keruh tidak dihukumkan dengan darah haid kecuali jika dia datang dalam tempoh darah haid. Ini tempoh adat haid lah. Dan ini pendapat yang sahih di sisi mazhab Syafi'i. Nombor 7 kaki notanya Syekh Muhammad Nuruddin dalam kitab Al-Ihatah muka surat 34. Ni lah. 34. Nah tu dalam kitab Ihatah karangan Syekh Nuruddin dinaqalkan sebalik apa yang disebut dalam kitab Taqrirat As-Sadidah. Mana? Sebalik ni mana tak bertepatan lah dengan Taqrirat Sadidah tu. Lain daripada Taqrirat Sadidah ni. Soalannya, adakah perbezaan dikira sebagai perbezaan tarjih? Mana yang mana kuat, mana tak kuat? Mana satukah yang sahih dan muqabil asah? Tu soalan. Soalan baru tu. Jawapan dia, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma hidayatan lis-sawab. Doa lu. Wahai Tuhan kami, tunjukkanlah kami hidayatan tu maf'ul mutlaq tu. Berikanlah kami hidayat kepada petunjuk tu. Dia pun jawab. Menurut pandangan mazhab Syafi'i, warna kuning dan warna keruh termasuk di dalam warna-warna darah haid. Ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Al-Bukhari tadi tu dan Al-Muwatta. Dan Muwatta kan ditulis tadi, wa akhrajahu Malikun fil Muwatta. Hadis ni begini, kanatin nisa'u yab'athna ila Aisyah radhiyallahu taala anha bid-durjati fiha al-kursufu fihi as-sufratu min damil haidhi fataqulu la ta'jalna hatta tarayna al-qissata al-bayda. Sini tulis qassata. Qassata sini. Qassata al-bayda turidu bidzalika tuhra min al-haidati. Tak payahlah terjemah dah. Kita dah baca dah tadi. Hadis tu lah. Lepas tu terus, di dalam kitab Minhajul Talibin kata Imam Nawawi, was-sufratu wal-qudratu haidun fil asah. Warna kuning dan keruh adalah haid menurut pandangan yang lebih sahih. Di dalam kitab Asnal Matalib, Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari menyebut, was-sufratu wal-qudratu ay kullu minhuma haidun wa nifasun. Maksudnya, warna kuning dan keruh, setiap satu daripada keduanya adalah haid dan nifas. Mana bukan setakat warna haid tapi warna nifas juga. Warna apa? Warna nifas juga. Di dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi ataupun Al-Bujairimi ala Syarhil Manhaj, mana ala Fathil Wahhab, menyatakan hasilu mas'alatid dima'i annaha khamsatu aqsamin aswadu wa ahmaru wa ashqaru wa asfaru wa akdaru. Maksudnya hasil jumlah darah ada 5 bahagian. Hitam, merah, perak, kuning dan keruh. Warna kuning dan warna keruh jika keluar di dalam hari adat kebiasaan seorang perempuan, maka dia dikira sebagai darah haid. Hingga ramai ulama mazhab Syafi'i mengatakan bahawa hukum ini adalah hukum yang telah berlaku kesepakatan ulama mazhab Syafi'i kalau berlaku pada hari-hari haid. Kuning dan keruh tu. Di dalam kitab Al-Hawil Kabir ada menyebut wa sawa'un kana ad-damu aswada aw kana sufratan aw qudratan li anna sufrata wal qudrata fi ayyamil 'adati haidun bi ijma'i ashabina. Sama saja warna darah itu hitam ataupun kuning ataupun keruh. Karena sesungguhnya warna kuning dan keruh yang ada di dalam hari adat kebiasaan adalah dikira haid dengan kesepakatan ulama mazhab Syafi'i. Hari adat kebiasaan. Kata Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin, wa huma haidun fi ayyamil 'adati bila khilaf. Warna kuning dan keruh di dalam hari-hari adat kebiasaan. Ia ada hari-hari adat kebiasaan dengan hari-hari yang bukan adat kebiasaan. Yang hari-hari adat kebiasaan dulu adalah dikira haid dengan kesepakatan ulama tanpa ada khilaf. Itu dalam Rawdah. Manakala jika warna kuning dan keruh itu keluar pada selain daripada hari adat kebiasaan seorang perempuan, yakni setelah melepasi adat kebiasaan haid,
sedangkan boleh diberikan kepadanya hukum haid kerana masih imkanul haid, maka dia juga dikira sebagai darah haid. Ini adalah pandangan majoriti ulama mazhab Syafi'i. Jumhur mazhab Syafi'i. Jumhur mazhab Asy-Syafi'iyah. Jumhur ni. Mana? Bukan minoriti, jumhur. Dan pandangan ini juga pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi dalam kitab Rawdah. Wa fi ghairiha awjuhun as-sahihu anna laha hukmus sawad. Maksudnya, warna kuning dan keruh pada lain daripada hari-hari adat kebiasaan, maka ada beberapa pandangan. Pandangan yang sahih, hukumnya sama dengan hukum warna hitam, iaitu haid. Kalau ikut ni, dia kata, wa hadha huwa ar-ra'yu sahih inda Syafi'iyah, iaitu sufrah dengan kudrah. Kalau berada pada hari haid, maka dia itu haid. Kalau berada di luar hari kebiasaan haid, maka dia itu tidak haid. Sedangkan dalam kitab Rawdah sebut, pandangan yang sahih hukumnya sama dengan warna hitam, iaitu haid, bila keluar keruh dan kuning itu pada lain daripada adat kebiasaan. Mana bercanggah lah sini. Sini mahallus syahid. Canggah ni. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, tak habis lagi. As-sahihul mashhuru alladhi qalahu Abu al-Abbas Ibnu Surayj wa Abu Ishaq Al-Marwazi wa jamahiru ashabina al-mutaqaddimina wal mutaakhirina anna sufrata wal qudrata fi zamanil imkani wa huwa 15 yakunani haidan sawa'un kanat mubtada'atan aw mu'tadatan khalafa 'adataha aw wafaqaha. Maksudnya, pandangan yang sahih, yang masyhur, yang disebut oleh Imam Ibnu Surayj. Dulu kita rasa baca khalafat adatuha. Dia khalafat adataha lah. Bercanggah ia perempuan tu akan adat dia. Canggah perempuan tu maksudnya keadaan dia keluar darah tu bercanggah dengan adat sebenarnya. Betul lah balik tu. Bak khalafa yukhalifu mukhalafah. Fi'il muta'addi. Mana saling. Bukan saling. Mana apa? Tanaqud. Saling tanaqud. Saling bercanggah. Mana tadi? Hilang lah. Pandangan yang sahih yang masyhur yang disebut oleh Imam Ibnu Surayj, Imam Abu Ishaq Al-Marwazi dan majoriti ulama mazhab Syafi'i yang dahulu dan yang terkemudian, dialah bahwasanya warna kuning dan keruh di dalam tempoh masa yang boleh dihukumkan haid, iaitu 15 hari. Kedua warna tersebut dihukumkan sebagai darah haid dalam kitab Al-Majmu'. Sama ada perempuan tersebut pertama kali datang darah atau pernah datang haid sebelum ini. Sama ada menyalahi adat sebelum ini atau tidak menyalahinya. Okey, selesai. Berkata Imam Ar-Rafi'i dalam kitab Fathul Aziz ala Syarhil Wajiz, wa fima wara'a ayyamil 'adati arba'atu awjuhin azharuha anna lahuma hukmu hal haidi aidan. Maksudnya, warna kuning dan warna keruh pada lain daripada hari-hari adat kebiasaan, maka ada beberapa pandangan. Pandangan yang paling zahir, paling kuat hukumnya adalah haid. Imam Rafi'i. Dalam kitab Minhayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj ada menyebut pula Syekh Romli, wasufratu wal qudratu kullu minhuma haidun fil asah sawa'un lil mubtada'atu wa ghairuha khalafa 'adataha amla kama marra. Maksudnya warna kuning dan keruh setiap daripada keduanya dihukumkan sebagai darah haid menurut pandangan yang lebih sahih, sama ada perempuan tersebut pertama kali datang darah ataupun pernah datang haid sebelum ini, sama ada menyalahi adat sebelum ini atau tidak menyalahi, sebagaimana huraian yang lepas. Itu dia syarahlah kaedah penentuan pandangan mu'tamad, berumbrang apa semua tu. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa ada apa yang disebutkan oleh Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf di dalam kitab beliau yang berjudul At-Taqriratus Sadidah tentang perincian hukum warna kuning dan keruh adalah penjelasan yang betul, yang mana penjelasan ini bertepatan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Nawawi, Imam Rafi'i dan ulama-ulama mu'tabar dalam mazhab Asy-Syafi'iyah lain. Manakala apa yang terdapat dalam status Facebook tersebut memetik daripada buku Ihatah, iaitu pendapat jumhur ulama perempuan yang datang darah kuning dan darah keruh tidak dihukumkan dengan darah haid kecuali jika dia datang dalam tempoh darah haid, sebenarnya itu adalah maksud daripada perkataan Imam Syafi'i sendiri. Tengok cara jawab tu. Dia tanggung dulu. Ada juga, tapi ni pandangan ataupun keluar daripada perkataan Imam Syafi'i. Di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab menyebut, faqad qala Asy-Syafi'i fi Mukhtasaril Muzani rahimahullahu ta'ala as-sufratu wal qudratu fi ayyamil haidi haidun. Mana ada juga sumber tapi Imam Syafi'i.
Sesungguhnya telah berkata Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani rahimahullah bahawa warna kuning dan warna keruh yang berada di dalam hari-hari haid adalah haid. Di dalam kitab At-Tahdzib fi Fiqh Imam Syafi'i, Imam Al-Baghawi menyebut qala Syafi'i rahimahullah was-sufratu wal qudratu fi ayyamil haidi haidun. Sama yang lebih kurang. Manakah maksudnya berkata Imam Syafi'i sesungguhnya warna kuning dan warna keruh yang berada di dalam hari-hari haid adalah haid. Namun, kesilapan di dalam memahami terjemahan kalam Imam Syafi'i yang dikongsi dalam status Facebook tersebut menyebabkan ramai pembaca merasakan adanya percanggahan antara apa yang disebutkan dalam kitab At-Taqrir As-Sadidah dan buku Ihatah. Betul lah itu kalam Imam Syafi'i. Tapi madhab ulama' Syafi'iyah tidak faham seperti mana zahirnya. Maksud sebenar perkataan Imam Syafi'i di dalam hari-hari haid itu, menurut pandangan majoriti ulama' fiqh madhab Syafi'i ialah di dalam hari-hari yang boleh dihukum haid. Bukan hari-hari adat haid. Bukan hari-hari adat haid. Tapi hari-hari yang boleh dihukumkan sebagai haid. Iaitu 15 hari, 15 malam. Tu. Iaitu dalam tempoh 15 hari. Walaupun menyalahi adat sebelumnya. Bukanlah bermaksud di dalam hari-hari adat kebiasaan haid. Bukan. Gitu. Di dalam kitab Al-Majmu' menyebutkan. Nak sebut dah. Dia kata, qala ashabuna al-musannifuna wa ma'khadhul khilafi bainal istikhri wal jumhuri ikhtilafuhum fi murad asy-Syafi'i biqawlihi as-sufrah wal qudrah fi ayyamil haidhi haidun wal istikhri yaqulu ma'nahu fi ayyamil 'adati wal jumhuru yaqulun fi ayyamil imkan. Ibarat yang sangat jelas. Berkata ashab kami yang mengarang kitab-kitab fiqh, sesungguhnya khilaf antara Imam Al-Istikhri dan majoriti ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini adalah berpunca daripada mereka berselisih pada menetapkan maksud perkataan Imam Syafi'i. Yang mana Imam Syafi'i kata, sesungguhnya warna kuning dan warna keruh yang berada di dalam hari-hari haid adalah haid. Apa maksud hari-hari haid? Al-Istikhri berpandangan maknanya adalah di dalam hari adat kebiasaan. Manakala majoriti ulama fiqh mazhab Syafi'i berpendapat ianya di dalam hari yang dihukumkan haid, iaitu 15 hari, 15 malam. Maka nyatalah tersilap faham. Bukan majoriti ulama yang hukum dalam mazhab Syafi'i itu sebagai kuning dan sufrah dan kudrah itu haid kalau berada pada hari-hari adat kebiasaan haid dan tidak haid pada hari-hari yang bukan adat kebiasaan haid. Bahkan pada hari-hari yang boleh dihukumkan haid, maka sufrah dan kudrah hukumnya haid. Pada hari-hari yang tidak boleh dihukumkan haid dengan makna lebih 15 hari, maka dia itu baqiyatu tuhur istihadah. Tu pun kalau tak masuk mustahadah lah. Kalau masuk mustahadah lain cerita lah pula. Demikianlah apa yang disebut tadi. Tu kritikan ilmiah lah. Terhadap kitab kita Al-Ihatah. Walau bagaimanapun tidak mengurangkanlah apa yang disebutkan dalam kitab Al-Ihatah itu. Wallahu a'lam. Sambung pula saat topik seterusnya.